Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sedek Kuat nak bincang pasal sejarah bab 5. Saya Muhammad Kamaluddin bin Muhammad Razak dan rakan saya Cik Muhammad Munir bin Cik Kamil akan mewakili kumpulan ini untuk membentangkan projek tadi. Bab 5. Kesultanan Melayu Melaka 5.1. Pengatasan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para Niswara sejak tahun 1400. Para Niswara telah memilih lokasi yang sesuai untuk mengatas kerajaan sehingga menjadikan Melaka terkenal di alam Melayu. Ciri-ciri pemilihan lokasi yang strategik oleh para Niswara, iaitu laluan perdagangan, bentuk muka bumi, benteng pertahanan dan pelindung air musuh. Laluan perdagangan. Lokasi Melaka di laluan perdagangan utama timur barat membolehkannya melawan laluan kapal dagang. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Melaka berbukit buka sesuai dijadikan benteng pertahanan dan panduan kapal dagang. Benteng pertahanan. Pokok, bakau dan api-api di pesisir pantai menjadi benteng pertahanan dan pelindung murah jadi daripada ancaman musuh. Pelindung air monsun. Muara sungai yang terletak di Melaka terlindung daripada kutukan air monsun membolehkan kapal dagang berlabuh ke sana. Terusnya, 5.2 Kedudukan Kesultanan Melayu Melaka. Faktor kedudukan. 1. Pemimpinan Raja. Keturunan Raja Palembang. Mengikut teks Sularatul Salaki, pemerintah Melaka berasal dari keturunan Raja Palembang yang berdasarkan berunsur galur daripada Iskandar Nusantara. Unsur galur tersebut meningkatkan taraf kedudukan Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan di alam Melayu. Peranan yang unggul. Raja menjadi simbol persatuan, ketua angkatan tentera, ketua agama Islam, mengetuai hubungan diplomatik, menyelaraskan kegiatan ekonomi dan menegakkan keadilan. Seterusnya, daulat dan alat tentera. Kepimpinan raja dikaitkan dengan konsep daulat dan lembaga, ada istiadat, istana dan alat tentera diraja yang menjadikan kedudukan raja tinggi dan istimewa. Daulat merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dengan memberi taat, setia dan tidak melembaga. Alat kebesaran digunakan semasa istiadat perkawinan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Antara alat kebesaran diraja ialah sak mohon, nobat, keris, dending dan mahkota. Akhir sekali, kewibawaan. Raja memiliki ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Raja memerintah berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan mengikut hukum Kanun Melaka. Sultan Zafar Shah dan Sultan Mansur Shah merupakan pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Sultan Alauddin Hidayat Shah menyiasat kedudukan dengan teliti dan bekerjasama dengan pembesaran. 2. Sistem pentadbiran. Sistem pembesar 4 tingkatan. Sultan dibantu oleh pembesar ber-4, pembesar ber-8, pembesar 16 dan pembesar 22. Pembesar merupakan pentadbir kerajaan bagi tingkat pusat, jajahan, daerah, musim dan kampung. Seterusnya, tugas pembesar. Tugas pembesar ialah untuk menjaga keamanan kawasan, menciptakan dan hasil lain melalui sistem telah dan membekalkan tenaga tentera dan tenaga buruh. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar ber-4 dikenali sebagai kawasan perdagangan. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar jajahan dan daerah pula dikenali sebagai kawasan pemakanan. 3. Sistem perundangan. Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1446 hingga 1456 dan ditulis pula semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1489 dan 1411. Mengandungi 44 pasal berkaitan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Hukum Islam berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Mengatasi jenayah, mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Undang-Undang Laut Melaka ditulis semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah bertujuan menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Mengandungi 25 pasal berkaitan peraturan laut, tertib berniaga dan tata cara berjual. Menyentuh tentang tanggungjawab nakoda, anak kapal, siri dan kapal, melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang untuk datang berdagang. Undang-undang dan undang-undang adat. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Berkaitan sistem pemerintahan, perwasitan takhta, perkahwinan, perwarisan takhta dan perundangan. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kuasa tertinggi terletak di tangan Sultan. Takhta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Membolehkan sistem perwarisan takhta berlaku secara teratur. Aspek kegemilangan. 1. Empayar yang luas. Cara pembentukan empayar. Penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan taklukan di semenanjung Tanah Melayu ialah Kuala Lumpur, Beruas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Kawasan taklukan di Sumatera ialah Siak, Rokai, Kampar dan Sifat. Terusnya, perkahwinan. Perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri kerajaan lain bagi mengukuhkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit iaitu Raden Galuh Cendera Kirana meluaskan pengaruh Melaka. Akhir sekali, naungan. Terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Raja di bawah naungan Melaka ditabankan oleh Sultan Melaka. Kerajaan yang rela bernaung seperti Jingga, Patani dan Kedah. Kepentingan pembentukan empayar. Politik. Menjelaskan wilayah dan jajahan takluk. Mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang takluk dan menyekat pengaruh kuasa serantau di Siam, Majapahit dan Kelantan. Seterusnya ekonomi. Menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan bantuan ketenteraan. Dapat salah satu pertanian, tempat satu dan timah untuk diperdagangkan di pelabuhan Melaka. Sosial. Melaka asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab. Tiga, China dan alam Melayu serta mewujudkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbagai suku dan bangsa. Akhir sekali, agama. Mendorong usaha penyebaran agama Islam dan mengembangkan Islam ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Kelantan. Pentadbiran empayar.
Pentadbiran pusat. Raja dibantu oleh pembesar pusat. Tempat Raja bersemayam merupakan pusat pemerintahan. Maksudnya pentadbiran kawasan kawasan merupakan kawasan yang mengakui ketuhanan Melaka dan menghantar bukti. Diketuai pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Akhir sekali pentadbiran kawasan jajahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. 2. Pusat penyebaran agama Islam. Dalam penyebaran agama Islam, pengislaman pemerintah, pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 diikuti oleh pembesar dan rakyat. Sultan Muzaffar Shah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan dan Singapura. Kemudian perkahwinan Puteri Sultan Mansur Shah dengan putra Siap. Di samping itu, perdagangan tersebar melalui pedagang Arab, India dan China yang mempunyai sifat mubalik untuk menyebarkan Islam. Mereka turut menyebarkan Islam ke China dan Kepulauan Indonesia. Untuk itu, perluasan kuasa, negeri naungan dan jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Akhir sekali, planet ulama dan mubalik. Ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan oleh ulama dari Timur Tengah dan India seperti Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Sultan Alauddin Biayat Shah menghantar ulama untuk belajar faham, kampas dan menjelajah berkaitan agama Islam. Kesan penyebaran agama Islam, tumpuan ulama. Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Sultan menjadi penaung kegiatan dakwah dan perbincangan kita seperti Darul Manzur. Tempat pelajaran, madrasah, masjid, pura menjadi tempat mempelajari ilmu tasawuf dan Al-Quran semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Dan itu persuratan. Kandungan karya sastra dari Arab dan Parsi seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Al-Nafiyah. Perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Akhir sekali, pemerintahan dan pentadbiran. Undang-undang Islam terkandung dalam hukum Tanjung Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ulama penting dalam pentadbiran. Jawatan Muslim dan Tani, Jawatan Muslim dan Tani dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat perdagangan. Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting dalam mengendalikan perdagangan antarabangsa. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan introport yang mengumpulkan barangan dari alam Melayu. Pelabuhan Melaka juga menjadi pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke alam Melayu. Perkembangan kegiatan perdagangan ini telah menyumbang kepada kegemilangan sedahan Melayu Melaka. Kedudukan strategik. Melaka terletak di laluan perdagangan antara India dan China. Kedudukan strategik Islam Melaka menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari luar dan dalam alam Melayu. Kesannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Seterusnya, dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Pedagang yang paling ramai mengunjungi pelabuhan Melaka ialah pedagang dari Arab, Cina dan Gujarat. Pedagang pasar dan Jawa merupakan pedagang paling ramai dari alam Melayu. Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh pedagang dari Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Campur dan Annam. Pusat pengumpulan dan peredaran pelbagai barangan. Barang yang dikumpul dan diedarkan kepada pedagang luar ialah timah, emas, kelapa barus, hasil hutan dan rempah ratus. Barangan ini diperoleh daripada negeri Yangan, jajahan dan kawasan sekitar alam Melayu. Barangan luar yang dibawa masuk ke Melaka pula ialah benang emas, kain pelikat, batu delima, tembikar, wangian dan bahan makanan. Keberbagian barang dagangan ini membuktikan bahawa Melaka sebagai emporium yang maju. Selain itu adalah pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kecil. Kapal kecil terdiri daripada sampan, perahu, gurak, penjajak, sagur, payar, balok, lancang, kakap, balang dan kelulus. Kapal besar pula seperti jong dan bahtera. Pengurusan perdagangan. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kegemilangan disebabkan peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan introport yang unggul di alam Melayu. Kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap oleh Shah Bandar. Cukai perdagangan yang rendah, penggunaan sistem tukar mata wang dan barang, penggunaan orang laut dan kemudahan yang terdapat di pelabuhan Melaka. Shah Bandar. Pelabuhan diuruskan dengan teratur dan cekap oleh pegawai yang mahir dan berpengalaman. Urusan perdagangan dikendalikan oleh Shah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan introport. Tugas Shah Bandar ialah mengurus pasar gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Shah Bandar juga bertanggungjawab memeriksa alat timah sukat dan mata wang menjadi hakim di pelabuhan, mengurus cukai dan menguatkuasaan peraturan keluar masuk kapal. Seterusnya, cukai perdagangan. Para pedagang tertarik dengan pengurusan cukai barangan yang cekap dan sistematik. Pengurusan cukai pelabuhan yang rendah menarik minat pedagang ke Melaka. Cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat dua jenis cukai yang digunakan. Pertama, ialah cukai rasmi iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan. Kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Kedua, ialah cukai tidak rasmi, iaitu dalam bentuk hadiah. Pedagang dari China ke Jepun, iaitu dikehendaki memberikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Mata wang. Urusan jual beli dijalankan dalam dua bentuk, iaitu pertukaran barangan dan mata wang. Perdagangan tukar barang berlaku antara barang dari China dan alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. Penggunaan mata wang telah melancarkan lagi urusan jual beli. Pada peringkat awal digunakan untuk tukaran nilai seperti jangkauan timah, serbuk emas dan kulit siput. Mata wang timah yang digunakan dikenali sebagai lens. Pada kepingan timah ini terpahatlah nama Sultan Melaka yang memerintah. Terdapat mata wang emas dan juga perak. Mata wang dari Pasai, Hormuz dan Kembe juga digunakan. Orang laut memberikan taat setia kepada raja dan memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan kestabilan kerajaan. Khasnya, dapat memastikan usaha perdagangan dijalankan tanpa gangguan. Mereka merupakan pelayan dan penunjuk arah yang cekap kepada pedagang yang berdagang di Melaka. Orang laut juga bertanggungjawab sebagai tentera bagi menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Seterusnya, kemudahan pelabuhan. Pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang menarik minat pedagang. Antaranya ialah seperti berikut. Kemudahan tempat menyimpan barang, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan minuman, khidmat membagi kapal, tempat penginapan, Shah Bandar yang menjual kebajikan pedagang, dan kemudahan tempat beribadat. Hubungan luar. Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan luar dalam bentuk hubungan diplomatik.
dan perdagangan. Hubungan berlaku dengan kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Hubungan luar juga berlaku dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Ryukyu, Mesir, Parsi, Turki dan Togo. Hubungan ini menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka dapat menjamin kestabilan dan keselamatan serta dapat melonggarkan penguasaannya terhadap perdagangan di Selat Melaka. Hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan alam Melayu. Kerajaan Pasai, hubungan berlaku atas dasar sama taraf. Hubungan diplomatik terjalin dengan perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Kerajaan Pasai iaitu Puteri Ratna Kaumala. Hubungan juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat, perbincangan berkaitan hal Islam. Hubungan ini membantu Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Kerajaan Demak, hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan penyebaran Islam. Kerajaan Demak memulakan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka. Hubungan ini penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Majapahit, hubungan terjalin disebabkan perkahwinan pemerintah Melaka dan Puteri Majapahit. Hubungan ini dapat mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit. Hasil hubungan ini, wilayah Melaka semakin luas dan tamatnya ancaman dari Majapahit. Kerajaan Makassar, Kerajaan Makassar telah menghantar utusan persahabatan. Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Hubungan ini berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Hubungan ini semakin rapat dan Kerajaan Makassar menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. Kerajaan Cina, hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan yang diketuai oleh Him Ching pada tahun 1403 dan Laksamana Zheng He pada tahun 1405. Penggunaan payung kuning, cap mohon dan sepersalinan pakaian sebagai pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Melaka mendapat naungan dan perlindungan daripada Cina. Pengiktirafan dan perlindungan daripada Cina dapat mengelakkan ancaman Siam. Melaka mahu situasi menang-menang dengan Siam untuk mengekalkan kekuatannya. Rakan-rakan boleh lihat gambar Laksamana Zheng He pada tahun 1405 dalam slide tersebut. Kerajaan Ryukyu, Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kerajaan Ryukyu. Sultan Mansur Shah berutus surat dengan Kerajaan Ryukyu berkaitan dengan tingkah laku perdagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka. Hubungan ini membantu meningkatkan lagi perdagangan di Melaka. Kerajaan Siam, Melaka pernah diancam oleh Siam semasa pemerintahan para Miswara dan Sultan Muzaffar Shah. Melaka menjalinkan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik dan perdagangan. Melaka telah menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. Melalui hubungan ini, Melaka memperoleh bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam serta dapat menjamin keselamatannya. Kerajaan lain, hubungan berbentuk perdagangan pula dilakukan dengan Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan Bengal. Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesannya, Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam yang ulung di alam Melayu. 5.3. Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Pengenalan, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis pada tahun 1511. Peristiwa ini penting kerana tahun tersebut bermulanya serangan Portugis dan penaklukan ke atas Melaka. Kesultanan Melayu Melaka menggunakan beberapa strategi untuk menghadapi serangan Portugis. Walaupun terpaksa berundur, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatannya. Fakta dalaman terbaik pada dua. Yang pertama, masalah kepimpinan. Kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesaran dalam pemerintahan dan pentadbiran menyebabkan ketidakstabilan politik. Amalan pilih kasih, rasuah dan penyelewengan dalam pentadbiran. Pembalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Kedua, masalah perpaduan. Rakyat tidak bersatu padu. Berlaku persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan. Askar upah dari luar yang tidak taat setia kepada Melaka. Serangan Portugis. Kedatangan Portugis ke alam Melayu kerana ingin mencapai matlamat kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Di samping mengawal perdagangan rempah, Portugis ingin menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan penguasaan perdagangan Islam. Hubungan Melaka dengan Portugis bermula dengan kedatangan Lopez de Esquerra pada 19 September 1509. Kegagalan rundingan menyebabkan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Melaka. Serangan berlaku sebanyak 3 kali, iaitu pada 25 Julai 1511, 10 Ogos 1511 dan 24 Ogos 1511. Strategi Melaka menghadapi serangan Portugis. Kepimpinan Kesultanan Melaka melaksanakan pelbagai ikhtiar mempertahankan maruah dan kedaulatannya, termasuk aspek diplomasi, strategi, pertahanan dan pertempuran. Melaka juga tidak tandus dari segi semangat juang. Malahan, askar tempatan digambarkan mempunyai semangat kepewiraan yang tinggi. Menggunakan rancaran dan perahu berapi, pertahanan Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu-kayan dan pelbagai jenis sembarang peti-peti berisi serbuk peluru yang akan merembet bertalu-talu di pantai. Melaka menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Berikut ialah gambar tentera bergajah dan bawahnya ialah gambar meriam peti-peti berisi serbuk peluru. Perjuangan mengembalikan kedaulatan. Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya, kemudian bersemayam di Banten. Di antara tahun 1515 dan hingga 1519, Sultan Mahmud Shah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka tetapi gagal. Pada tahun 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Banten telah dimusnahkan oleh Portugis. Akhirnya, Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat pada tahun 1528. Berikut ialah peta pengunduran Sultan Mahmud Shah dari Melaka ke beberapa wilayah naungan.